Mostly politician ni bila dia ada ketiga-tiga elemen ni dalam jumlah yang besar, biasanya orang tak akan berpuas hati dengan position yang dia ada sekarang. Dia sentiasa nak Julius Caesar ni waktu dia dipaksa oleh senators untuk meletakkan jawatannya sebagai seorang konsul, dia pun buat satu pakatan dengan Gnaeus Pompey. Dia mintakan Gnaeus Pompey untuk lantik dia menjadi seorang governor di satu kawasan jajahan Rom yang dipanggil sebagai Hispania. Hispania ni dalam modern days kita panggil juga sebagai Spain lah. Walaupun secara geografinya sebenarnya Hispania tu comprises of Spain dengan juga Portugal. Apa yang Julius Caesar buat dekat Hispania tu, dia tak jadilah seorang governor yang macam duduk sekadar jaga Hispania tu. Dia ni, aku teringat sebenarnya kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata standard fitrah manusia tu ada 3, iaitu akal, syahwat atau keinginan dan juga ghadab. Ghadab ni kalau ada penonton atau pendengar yang tahu bahasa Arab, sebenarnya ghadab ni bukanlah translated as pemarah. Ghadab ni yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ni adalah tegas, maksudnya dia ketegasan lah. Apa yang berlaku kat manusia ni bila standard fitrah dia ni ada dalam jumlah yang besar dalam diri dia, dia akan jadi pemimpin. Itu yang kita boleh nampak lah dalam diri ahli-ahli politik dalam dunia kita sekarang ni kan. Diorang ni mostly lah, bukan semua, mostly politician ni bila dia ada ketiga-tiga elemen ni dalam jumlah yang besar, biasanya orang tak akan berpuas hati dengan position yang dia ada sekarang. Dia sentiasa nak position yang lebih tinggi dan sampai akhirnya dia dapat satu position yang sangat tinggi lah, yang paling atas sekali. Itu memang standard politician. Berbalik pada cerita Julius Caesar tadi ni, apa yang dia buat sebenarnya dekat Hispania ni, dia rancang satu planning ni untuk serang Gaul. Gaul ni berada di utara kawasan Rom ni lah. Dia dengan 20,000 askar dia pergi ke arah Gaul dan dia mula menawan satu persatu Gallic tribe ni. Sebab Gallic tribe ni dekat Gaul ni, diorang ni hidup secara berpuak-puak, hidup secara berpecah-pecah. Benda ni memang makanan Julius Caesar lah. Sebab Julius Caesar ni kalau kita baca dalam buku history, Julius Caesar ni kalau dia nak serang mana-mana, dia memang seorang military strategist yang cepat, yang tangkas. Dia tak suka buang masa. Kalau satu benda tu boleh buat 2 hari, dia nak buat sehari. Kalau satu benda tu boleh buat sebulan, dia nak buat separuh bulan. Macam tu lah. Julius Caesar ni memang seorang yang cepat. Setelah dia berjaya tawan satu persatu ni, sampailah dia pergi ke satu tempat dekat Gaul ni yang bernama Gergovia. Di Gergovia ni dia jumpa dengan satu Gallic tribe leader ni, nama dia Vercingetorix. Vercingetorix ni, dia berjaya menangkis serangan Julius Caesar buat first time waktu diorang jumpa tu. Tapi waktu untuk next battle diorang ni, dia larikan diri pergi ke satu tempat dipanggil sebagai Elisha. Di Elisha ni kemudiannya berlakulah satu battle yang dipanggil sebagai Battle of Elisha. Di sini Vercingetorix dia arahkan askar dia untuk bina satu kubu dekat satu bukit tu dekat Elisha. Dan kemudiannya apa yang dilakukan oleh Julius Caesar ni untuk encounter strategi ni adalah dia bina satu kubu yang mengelilingi kubu yang dibina oleh Vercingetorix dengan Gallic tribe. Dan kemudiannya apabila Julius Caesar ni dapat satu intelligence yang mengatakan bahawa akan ada reinforcement daripada Gallic tribe yang lain akan datang, dia bina satu lagi kubu yang mengelilingi juga kubu yang dia bina tadi tu, tapi kali ni facing outward. First time tadi dia bina satu kubu yang facing inward, facing askar Vercingetorix. Second time ni dia bina satu lagi kubu yang facing potential reinforcement army daripada Gallic tribe yang lain. Dan dipendekkan cerita, dalam Battle of Elisha ni disebabkan oleh strategi bijak yang dilakukan oleh Julius Caesar ni, dia telah menang berlawan dengan tentera Gallic tribe yang dipimpin oleh Vercingetorix tadi. Walaupun askar Roman pada waktu ini ratio dia adalah 1:3 nak compare dengan askar yang dipimpin oleh Vercingetorix. Dan berita kemenangan Julius Caesar ni akhirnya sampai dekat Rom, sampai kepada pengetahuan Gnaeus Pompey. Waktu ni Gnaeus Pompey ni walaupun dia ally dengan Julius Caesar, dia risau lah sebab kedudukan dia sebagai konsul ni mula merudum lah dia punya reputasi tu. Dia pun hantar sepucuk surat bagi dekat Julius Caesar ni. Dia cakap kepada Julius Caesar, hang kena balik sebab hang kena deal dengan punishment hang. Sebabnya Julius Caesar waktu dia pergi ke arah Gaul, waktu mula-mula dia arahkan askar dia untuk pergi ke Gaul tu, sebenarnya dia tak dapat approval pun daripada Senate, which is benda ni dah go against Republic of Rome punya law lah.
Punishment dia sebenarnya adalah death lah. Tapi Julius Caesar ni, apa yang dia buat disebabkan dia punya keinginan, syahwat dia ni tinggi, dia punya ambition dia sangat tinggi, dia buat keputusan untuk dia masuk ke arah Rom bersama dengan askar dia. So dalam orang putih ni biasa dia ada satu phrase yang dipanggil sebagai crossing the Rubicon. Crossing the Rubicon ni sebenarnya dia punya founder phrase ni Julius Caesar lah. Sebab Julius Caesar ni waktu dia nak masuk ke arah Rom tu, dia kena seberang satu sungai, sempadan daripada Rom dengan Gaul tu, nama dia Sungai Rubicon. Dan biasanya bila orang sebut crossing the Rubicon ni, maksudnya dia sangat tekad. Sama macam Julius Caesar tadi lah, dia apabila dia masuk tu dia memang sangat tekad dan no turning back. So itu yang lakukan, dia masuk ke arah Rom bersama dengan 20,000 askar dia untuk dia officially isytihar yang dia akan berperang dengan Gnaeus Pompey. So apa yang dilakukan oleh Gnaeus Pompey waktu ni, dia lari ke Greece instead of dia berperang dengan Julius Caesar dekat Rom tu. Walaupun dia punya askar sangat ramai dekat Rom, nak compare tu askar Julius Caesar, tapi dia tahu sebab askar Julius Caesar ni dah ada first hand experience perang kan dengan banyak sangat Gallic tribe ni. So diorang ni memang well trained lah. So dia tak nak ada chance untuk kalah. Dia pun berundur pergi ke Greece dan dia mula kumpulkan askar-askar dekat situ. Event ni akan escalate satu battle yang dipanggil sebagai Battle of Phaselis. Dan insya-Allah dalam video yang akan datang saya akan ceritakan lagi dengan lebih detail tentang apa yang jadi dekat Julius Caesar dan juga Gnaeus Pompey dalam perang ni. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum.